Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Surah An-Nisa. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kitab Al-Quran dengan kebenarannya supaya engkau menghukum, memerintah dan mentadbir manusia dengan apa yang ditunjuk oleh Allah. Dan jangan kamu menjadi pembela penolong pada orang yang khianat. Yang dihormati penulis, semua pengarah pengerusi lembaga Permata Ummah, para tetamu kehormat, hadirin dan hadirat sekalian. Saya diminta menerangkan tajuk Quran petunjuk umat di sepanjang zaman. Saya memilih ayat yang dibaca tadi sebagai mukaddimah. Apabila membincangkan tajuk ini, kita mestilah membincangkan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menerima wahyu. Pilihan tempat dilahirkan, bermulanya gerakan membawa Quran itu, dan ketiga, mukjizat Al-Quran. Seterusnya pengakuan semua pengkaji-pengkaji kalangan ilmuwan, sama ada kalangan Islam dan bukan Islam, secara ilmiah, bukan secara hentam melulu. Yang pertama tentang Nabi Muhammad SAW yang menerima pelantikan menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul untuk seluruh manusia, seluruh dunia, di akhir zaman sehingga hari kiamat. Tidak ada lagi Rasul selepasnya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang makhluknya, menggunakan ilmu kepada manusia di akhir zaman. Sedikit ilmu saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberi ilmu kepada kamu daripada ilmu mereka sedikit saja. Dengan sedikit ilmu itu,
manusia mencapai kemajuan. Mencipta berbagai alat yang canggih. Alat perhubungan. Mendapat maklumat. Tidak seperti zaman dahulu lagi. Dalam masa yang cepat, seluruh dunia boleh berhubung, boleh pergi ke sana kemari. Rasul zaman dulu dilantik untuk kaumnya sahaja. Zamannya sahaja, negerinya sahaja. Sebab itu, masing-masing umat ada rasul dia mengikut pilihan Allah. Dalam satu masa, 2-3 rasul. Bagi akhir zaman untuk seluruh manusia, seorang rasul sahaja. Dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh dunia yang boleh berhubung dengan cepat dengan kemajuan terkini. Berita kelahirannya disebut dalam kitab-kitab zaman dahulu. Khususnya kitab Wahyu. Kitab Taurat, Injil dan lain-lain. Kita agama samawi. Termasuk agama yang tidak samawi. Seperti agama Hindu, Buddha, Majusi dan lain-lain. Mereka yang mengkaji perbandingan agama terkini mendapat penemuan tentang maklumat ini. Allah Ta'ala menedahkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang yang memberikan kepada mereka Alkitab, mereka tahu berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Mereka kenal. Macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tanda-tanda pada dalam tubuhnya. Tetapi mereka sengaja menyembunyikan kebenaran. Bukan golongan ahli kitab. Ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka, rabai-rabai mereka, sami-sami mereka menunggu kelahiran Nabi akhir zaman ini. Di masa kelahirannya. Bahkan diriwayatkan mereka dapat tanda-tanda masa lahirnya. Allah Ta'ala pilih dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul yang paling hebat perjuangannya menentang Raja Namrud, kuasa besar tunggal dunia zaman itu, kerajaan Babylon. Dihukum dengan hukuman yang kejam. Dibakar dalam api yang besar. Kisah disebut dalam Quran, dalam Taurat dan kitab-kitab yang lain. Allah pilih Ibrahim. Dari zuriatnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keturunan Ibrahim itu ada Bani Israel dan ada bangsa Arab. Tapi dipilih bangsa Arab, tak dipilih oleh Bani Israel. Allah memerintah supaya Ibrahim menghantar puteranya Ismail alaihissalam. Ibunya Hajar. Di Mekah yang kering kontang. Bumi yang tak ada tanaman. Tak ada air, tak ada kemudahan. Dipilih oleh Allah Ta'ala. Yang kosong, sangat dahsyat. Bagaimana nak boleh hidup? Allah Maha Berkuasa. Mengapa tak dipilih di Jepun? Tak dipilih di Amerika, di Eropah, negara yang maju pada hari ini.
Parsi dan Rom negara yang bertamadun. Dipilih di negeri yang kosong, tak ada apa. Untuk melahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikurniakan air Zam-Zam saja. Menyebabkan kabilah Arab yang mencari air bertemu kawasan Zam-Zam itu berkumpul di situ. Namun mereka memerlukan makanan. Nak bertanam tak boleh. Nak menternak pun tak boleh. Tak ada rumput. Bagaimana? Mereka terpaksa keluar untuk meniaga. Li'ilafi Quraisyin ilafi marilatat syita'i wal sayf. Falya'budu rabb hadzal bait. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjadi kelaziman adab Quraisy. Satu kabilah yang dilahirkan, dia berzuriat Ibrahim dinamakan Quraisy. Quraisy dalam bahasa Arab, terjemah Melayunya jerung. Mana orang Arab kenal ikan jerung? Dia bukan orang laut. Binatang yang paling hebat, besar, gagah perkasa, Quraisy. Dipilih nama itu. Kerana terpaksa hidup, mereka berniaga. Perniagaan adalah semua rezeki yang paling besar. Lebih daripada pertanian. Lebih peternakan. Hari ini pun, mereka yang berniaganya menjana ekonomi lebih besar dari semua yang lain. Di musim sejuk, mereka berniaga di Yaman. Pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman, cari barang-barang Yaman. Musim panas, mereka pergi ke Syam. Yaman adalah pelabuhan kepada negeri-negeri timur. Parsi, India, China dan lain-lain. Syam pelabuhan kepada negeri barat. Utara Afrika dan Asia Tengah. Mereka bawa barang Yaman, bawa balik, tinggal sebahagian. Bawa ke Syam, tukar dengan barang Syam, ambil barang Syam, bawa balik. Mekah menjadi pusat perdagangan. Dipilih oleh Allah untuk menemukan timur dan barat. Banyak kita baca ayat ni, tapi tak faham. Strategi dipilih oleh Allah Ta'ala. Mekah menjadi bandar metropolitan. Menghubungkan timur dan barat. Dipilih Kaabah. Dibina Ibrahim AS jadi kiblat untuk Nabi akhir zaman. Tempat yang kosong ini boleh hidup. Ada semua rezeki melalui kegiatan perdagangan. Dilahirkan Muhammad SAW dengan kaum Quraisy yang buta huruf, ummiyin. Tak ada sekolah, tak ada universiti, tak ada pusat pengajian, tak ada tamadun. Tak ada agama samawi, kitab. Diturunkan Quran yang bersih daripada tamadun ciptaan manusia, Rom dan Parsi. Ilmu sepenuhnya daripada Allah Ta'ala. Quran adalah mukjizat ilmu. Ilmu untuk membina syakhsiah manusia. Membina jati diri manusia. Yang ditukarkan oleh Allah untuk beribadat. Mengabdikan diri kepada Allah. Illa liya'budun, beribadat. Dan untuk menjadi khalifah mentarbiyah bumi. Untuk melaksanakan hukum yang adil untuk semua. Ini tiga peranan manusia. Mengabdi kepada Allah dengan agama tauhid. Yang tak ada syirik. Mentarbiyah bumi dengan ilmu dunia dan ilmu agama. Ilmu dunia yang dipandu oleh petunjuk agama. Quran adalah mukjizat ilmu. Berbeza dengan
kitab-kitab zaman dahulu. Mukjizat Nabi zaman dahulu. Mukjizat Nabi zaman dahulu perkara luar biasa di zaman masing-masing. Nabi Nuh dengan taufannya, Ibrahim ketahanan dibakar dalam api, Musa dengan tongkatnya, Daud melembutkan besi, Sulaiman menguasai jin dan haiwan, boleh memahami bahasa binatang. Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tak boleh diubat oleh ilmu perubatan. Adapun Quran mukjizat ilmu. Semua ilmu. Sama ada ilmu agama atau ilmu dunia. Quran adalah mukjizat. Petunjuk hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Quran menerangkan ilmu yang wajib, fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu yang diharamkan disebut dalam Quran, ilmu sihir diharamkan. Semua disebut dalam Quran. Perkara yang tak mungkin dipikir oleh akal manusia. Perkara dasar akidah. Rukun fitrah manusia. Tak berubah. Dengan nas yang qat'innah yang putus. Tak sama dengan kerana semua rasul-rasul. Sama dalam kitab-kitab sama dulu dengan Quran. Tak ada beza. Beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, percaya pada yang gaib. Yang mudarat itu haram, yang manfaat itu halal. Ini sama. Perkara yang mengalami perubahan. Perubahan kehidupan manusia, perbezaan negeri, kaum, tempat, situasi semasa. Dinyatakan ayat-ayat yang umum dalam Quran. Dan sebab itu ayat yang saya baca tadi, ditahkuma bannas bima arakallah. Untuk menghukum manusia dengan apa yang ditunjuk oleh Allah. Sama ada nas ataupun ijtihad. Nabi berijtihad. Sebab turun ayat ini ialah kerana tuduhan fitnah mencuri terhadap seseorang. Allah Ta'ala tak beritahu pada Nabi dengan wahyu. Pada awalnya. Nabi apa nak menghukum orang yang dituduh dengan sebab fitnah. Allah Ta'ala membetulkan dengan wahyu. Nabi sebut, aku jadi hakim, aku dengar hujah. Yang mendakwa, yang dituduh, mana hujah yang lebih kuat, itulah yang aku hukum. Allah Ta'ala tak beritahu. Dan sebab itu jangan bohong. Bangsa yang bohong, dalam kehakiman, dia menang, dengan bohong masuk neraka, Nabi kata. Kalau tahu dia tak betul, jangan. Sehingga dua orang Ansar yang berbalah dalam bab harta, bila Nabi sebut sabda ni, masing-masing kata ambil pada kawan saya lah. Ini kata beri kawan, semua tak mau, takut pada api neraka. Akhirnya Nabi sebut damaikan dua ni. Nabi boleh berijtihad. Menandakan perkara tak ada nah boleh berijtihad. Dengan sebab itu, bila wafat Nabi SAW tak ada masalah. Para sahabat boleh melaksanakan Quran. Dalam dasar yang umum. Dalam masalah politik. Masalah ekonomi. Masalah sains dan teknologi. Semua ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Disebut dalam Quran. Dasar-dasar yang umum. Ada dalam Quran. Allah Ta'ala membenarkan pemerintahan khilafah. Membenarkan pemerintahan republik. Membenarkan pemerintahan berada. Tapi mesti adil. Mengikut perlembagaan. Perlembagaan mengatasi segala-galanya. Nabi Daud adalah khalifah. Sulaiman adalah raja. Quran adalah raja. Nabi memerintah para rasul sebagai ketua negara. Khulafah Rasyidin adalah khalifah. Dipilih dengan syura. Tetapi mesti adil.
Kalau republik, demokrasi pun, orang ramai yang pilih, tapi kelompok yang zalim, diktator. Kelompok diktator, zalim juga. Kezaliman ini bukan mesti individu, termasuk kelompok. Ini Quran membawa konsep keadilan untuk seluruh manusia. Dalam masalah ekonomi, bila Islam mencapai kemenangan, zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jatuhnya dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, menyebabkan hasil negara melimpah ruah terlalu banyak. Disebut dalam kitab tarikh, Sayyidina Umar menugaskan Abu Hurairah pergi penguasa di Iraq. Abu Hurairah pulang. Pagi-pagi itu datang rumah Sayyidina Umar. Umar tanya, berapa banyak awak bawa balik? Orang kata 100,000 dinar. 100,000 dinar. 100,000 dinar. Tak ada sejuta. Angka sejuta tak ada lagi. 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar. Ulang acak kali. Itu, angka tu je dia tahu. Sayyidina Umar kata, balik, awak tidur, awak mengantuk. Kemudian, lepas tu datang balik. Tanya, berapa banyak awak bawa balik? 100,000 dinar, 100,000 dinar, 10 je. Tak ada angka juta. Banyak sangat nak buat macam mana? Lalu seorang sahabat mengatakan, Amirul Mukminin, negara-negara besar dalam dunia ni ada sistem keuangan dia. Ada buku keke dia, ada sistem gaji dia. Lalu Sayyidina Umar memperkenalkan Tadwirud Dawawin. Iaitulah ada bajet keuangan. Ada skrim gaji. Zaman Nabi, gaji sama. Gaji hakim, kerani, jaga, sama gaji. Zaman Nabi. Zaman Abu Bakar, sama juga. Sama. Kalau 1 dinar, semua 1 dinar belaka sebulan. Masa tu, 1 dinar tu boleh beli unta. Mahal, banyak. Sama gaji. Jadi Saudara Umar dengar sistem keuangan negara ni, dia ada grade dia, ada kelas dia, ada, maka Saudara Umar pun melaksanakan, dia sebut taqsimul ata. Mereka yang tugas dia besar, gaji dia mahal. Tugas dia ringan, gaji dia murah. Orang masuk Islam, sebelum Fathu Makkah, pencen dia mahal. Masuk Islam selepas Fathu Makkah, pencen dia murah. Ahli Badar, ada pencen. Apa? Yang tua-tua ni. Yang pencen dia murah. Lalu, kata Sayyidina Umar tak adil. Amin, tak adil ni. Sayyidina Umar kata, mereka yang masuk Islam, sebelum Fathu Makkah, mereka berjuang dengan Nabi. Kamu masuk Islam, lepas bekah muka. Belum pada tu, melawan Nabi. Maka aku bezakan. Sayyidina Umar kata. Itu. Cerita menarik. Sayyidina Umar memberi athar. Sara hidup pada isteri Ummahatul Mukminin. Beri kepada Aisyah, mahal pada orang lain. Isteri-isteri lain mengadu. Mengadu nak jumpa Sayyidina Umar, tak berani. Mesyuarat jumpa dengan Hafsah binti Umar bin Khattab. Anak Sayyidina Umar. Jumpa. Hafsah jumpa dengan ayah dia. Ayah, ni orang mengadu ni. Aisyah beri mak banyak pada orang lain. Sayyidina Umar kata, kalau ayahmu sama dengan ayah Aisyah, aku beri gaji satu. Ini kerana ayah dia berjuang lebih awal pada orang lain. Lalu Aisyah mengundurkan diri, samakan gaji. Samakan atak dengan orang lain. Itu cerita menarik. Termasuklah Islam mengislamkan tamadun. Ilmu semua bangsa. Semua bangsa. Bila Islam berkembang, orang Parsi masuk Islam, India masuk Islam, Rom masuk Islam, Yunani masuk Islam.
Islam sampai ke China. Maka ilmu-ilmu duniawi diambil daripada semua kaum bangsa dalam dunia. Tetapi ilmu itu mestilah iqra' bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Ilmu yang adil, yang tidak melampau. Sampai peringkat ilmu persenjataan. Islam mencapai peringkat persenjataan yang paling canggih. Zaman Uthmaniyah. Canggih. Majunya orang Islam menguasai dunia. Kuasa besar tunggal. Tapi tak sebut dalam Quran. Wala ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Boleh berperang, tapi jangan melampau. Tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh padri, tak boleh musnahkan gereja-gereja. Ini dalam hadis disebut dalam Quran. Tak boleh melampau. Ini menarik. Bila Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menyerang Bani Juzaimah selepas Fathu Makkah. Khalid bin Walid membunuh tawanan. Tawanan, dibunuhnya tawanan. Dibunuhnya orang yang sudah menyerah kalah. Ini salah. Lalu Abdullah bin Umar mengadu kepada Nabi. Khalid ini sudah terlanjur. Nabi menegur Khalid. Dan Nabi suruh Sayyidina Ali pergi ke kampung Bani Juzaimah, bayar diyat. Bayar ganti rugi kepada mangsa-mangsa melampau ini. Kerana hukum Islam. Begitu. Masa itu tak ada mahkamah antarabangsa. Tak ada undang-undang antarabangsa. Sekarang ni kalau kuasa besar yang bunuh negeri rakyat kuasa lemah, tak ada hukuman, tak ada apa-apa. Orang Islam kalau tak bayar, berdosa. Ini adanya Islam. Dengan sebab itulah bila Islam masuk ke negeri yang diperintah oleh Islam, rakyat mengalu-ngalukan kedatangan Islam. Islam bukan datang menjajah. Islam memerintah dengan adil. Hasil negara yang ada di negeri itu dimanfaatkan untuk penduduk negeri terlebih dahulu. Rakyat. Yang lebihnya bawa pada kerajaan pusat. Yang masuk Islam dia kenakan zakat. Tak masuk Islam dia kenakan cukai. Sama ada jizyah, cukai keselamatan, kharaj, cukai pertanian, ataupun usyur, cukai perdagangan. Orang Islam ada zakat pertanian, zakat perniagaan dan sebagainya. Ini. Yang tidak membebankan rakyat. Di mana Islam telah menghapuskan zaman feodal. Ini semua petunjuk Al-Quran. Quran adalah mukjizat. Boleh diamalkan sepanjang zaman. Termasuklah orang timur yang masalah hukum hudud sebagai contoh. Hukum hudud. Hukum hudud ini ada disebut rejam sampai mati kalau yang berzina, yang sudah kahwin. Ada ulama beristihad oleh kerana jenayah zina ni sangat berat akibat dan mudaratnya pada kehidupan manusia. Mereka yang kahwin dihukum rejam. Ada ulama beristihad hukum tembok, tukar pada tembok. Iran pakai tembok, Yaman pakai tembok. Tukar. Dulu rejam dengan batu. Ini. Termasuk hukuman-hukuman ini. Diubah. Mengikut keadaan semasa. Sistem kehakiman. Sebenarnya banyak sistem pentadbiran, sistem kehakiman. Negara barat ini ambil tiru daripada Islam. Dan orang Islam telah berjaya mencipta tamadun. Hadarah Islamiah. Islam menguasai dunia. Dengan sebab itulah Islam menguasai perdagangan, menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai ketenteraan. Sehingga barat. Yang sepatutnya berterima kasih pada Islam. Tapi kerana hasad dengki terhadap Islam, tak mahu menerima kebenaran, bukan kerana mencari keadilan, mereka sanggup berperang salib bertahun-tahun dan mencari jalan untuk mengepung Islam. Perjalanan Basra da Gama, Marco Polo dan lain-lain yang kita baca di sekolah itu ialah gerakan untuk menentang Islam. Pengembara mencari jalan untuk mengepung Islam setelah jalan perdagangan, Laut Hitam Hindi, Mediterranean, jalan seterusnya dikuasai oleh Islam. Para Islam tak jadi masalah.
dalam hubungan diplomatik. Islam boleh berdagang dengan negeri yang tak ada hubungan diplomatik. Ini dalam hubungan antarabangsa Islam. Kita bermusuh dengan negara dia, tak bermusuh dengan rakyat. Tapi dengan rakyat yang berniaga, boleh kita beri visa pada dia. Al-Mu'amman ataupun Al-Musta'minun. Dia beri keamanan pada dia. Ini menjadi media masa itu. Bila datang berniaga ke negeri Islam, dia balik cerita orang Islam ni adil, Islam ni baik, Islam ni. Menyebabkan pengaruh Islam terkembang. Ini. Adapun kejatuhan Islam zaman kini, puncanya setelah zaman mutakhir, biasalah bila lama merentah, jadi khayal. Lama merentah dengan kekayaan, jadi leka, meninggalkan ajaran Islam, menyebabkan orang Islam lemah. Lemah dan kuasa Islam dapat dijatuhkan. Namun demikian, Allah Ta'ala memelihara Quran sehingga hari kiamat. Ilmu Islam tetap ada. Ilmu Quran dipelihara oleh Allah sehingga hari kiamat. Dipelihara oleh Allah. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Tak boleh hapus. Quran tak macam kitab Injil, kitab Taurah dan lain-lain, boleh diubah oleh orang. Quran tak boleh diubah. Tak boleh diubah. Saya bila saya mengaji tafsir, saya terpengaruh dengan kitab-kitab Ibn Katsir, kitab-kitab Asy-Syaukani, Al-Qurtubi dan lain. Dan dua orang guru yang sangat menarik, iaitulah Syekh Muhammad Amin As-Sanqiti yang mengarang kitab Al-Quran fi Idhahil Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Ibn Katsir menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Dan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang mengajar tafsir Masjid Nabawi, yang menjelaskan masalah semasa. Ini mempengaruhi saya banyak dalam ilmu tafsir ini. Dan kita dapati Quran sebenarnya mukjizat ilmu. Maka acak kali kita baca mesti ada penemuan baru. Mesti baca dengan faham, dengan baca dengan tak faham. Mereka yang tahu bahasa Arab, ilmu bahasa Arab yang mendalam, baca 1000 kali pun ada saja benda baru kita berjumpa dalam Quran. Apa yang menarik ialah semua ilmuwan dalam dunia, sama ada ilmu agama, ilmu sains dan teknologi, menyerah kalah dengan Quran. Semua dalam Quran adalah benar. Termasuklah cerita hari kiamat. Ghaib. Mesti benar. Kerana apa? Kerana cerita langit, cerita bintang, cakrawala, cerita peredaran matahari dan bulan, disebut dalam Quran tu. Masa tu tak ada teropong, tak ada alat. Sekarang ni sudah ada alat, ada teropong. Saintis yang akan selepas membuat kajian, semua Quran dah tepat dan benar. Kalaulah mengikut kajian sains, semua Quran itu benar, maka yang ghaib juga adalah benar. Hari kiamat adalah benar. Ini kita kena percaya. Kita kena beriman. Hari ini kita menyaksikan kegagalan teori-teori dan ideologi ciptaan manusia. Demokrasi Barat sudah gagal. Negara Barat, Amerika yang paling moden demokrasinya, Amerika. Jadi orang Samsung menang pilihan raya. Kenapa? Kerana tak ada iman, tak ada akidah dalam politik dia. Boleh rasuah, boleh menipu dan sebagainya. Akhirnya orang Samsung menang pilihan raya. Kelahi sama sendiri. Itulah berlaku dengan Eropah lain. Demokrasi Barat sedang melalui keruntuhan. Begitu juga teori ekonomi sama ada kanan kiri gagal. Komunisme, sosialisme, runtuh negara Soviet Union. Kita saksikan di abad yang lalu. Dan negara liberal kapitalisme sedang merundum ekonomi dia. Cuma kita tahu di sana ada Islam yang beza dengan kanan dan kiri yang kita kena kaji. Kalau nak rojok buku yang menarik ialah buku Al-Maududi tentang ekonomi. Al-Maududi mengarang perbandingan ekonomi tentang Timur dan Barat. Kena kaji buku ni. Dan masa yang ini saya tak sempat. Jadi kepada kita orang Islam, kita kena bukan saja mengaku, kita kena wajib percaya dan terima Quran ni. Bahkan terdedah ahli ilmu antarabangsa bila nak gobal undang-undang antarabangsa lepas Perang Dunia yang pertama dulu, dia nak gobal undang-undang antarabangsa.
Tak jumpa jalan bagaimana nak selesai masalah peperangan. Tak temu. Akhirnya rujuk pada terjemahan Quran. Bila baca Quran, barulah jumpa. Boleh buat undang-undang antarabangsa. Ini pengakuan. Itu ilmu-ilmuwan barat. Mengaku. Jadi orang kecil-kecil di Malaysia ni tak usah cakap lah. Jadi ilmuwan barat. Penuh ada dialog antara timur dan barat tahun 70-an. Zaman almarhum Raja Faisal. Dia buat dialog antara timur dan barat. Ilmuwan-ilmuwan barat. Tokoh-tokoh ilmu barat bertemu tokoh-tokoh ilmu Islam. Di Vatican City, di Belanda, di Barat Barat dan di Riyadh. Buat dialog antara Islam dengan barat. Dalam dialog ini, Islam menerangkan tentang dasar dia, barat tentang dasar dia. Akhirnya ilmuwan barat mengaku Islam tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Quran tak boleh lawan. Bukan hari ini, kita menyaksikan selepas kejatuhan Soviet Union, Francis Fukuyama membuat ramalan bahawa tidak ada tamadun yang ada lagi melainkan tamadun barat. Fukuyama buat kenyataan. Mengatakan tamadun Cina dah tak ada, tamadun Parsi yang turun dalam lipatan sejarah. Yang ada tamadun barat. Barat menjadi kuasa besar yang tunggal. Francis Fukuyama buat kenyataan. Tiba-tiba Huntington, juga ilmuwan barat membuat kenyataan. Kena sedar di sana ada tamadun yang terpendam, yang tak padam sehingga hari ini. Iaitu tamadun Islam. Walaupun tak ada negara yang memerintah. Tetapi ajaran dia masih ada. Tak boleh dipadamkan. Dan kita menyaksikan hari ini, banyak orang barat masuk Islam. Masuk Islam yang kaji ini. Perkembangan agama Islam di barat sangat menarik. Apa yang menarik selepas berlaku peristiwa Gaza. Peristiwa Gaza ini kita tak sangka ada orang Eropah yang masuk Islam, Amerika masuk Islam kerana berlaku peristiwa Gaza ini. Di mana Hamas, Tanzim Jihad dan Hizbullah ini kumpulan Islam. Sama ada Sunni ataupun Syiah, Qurannya sama saja. Jangan duduk balau, Qurannya sama saja. Pakai hukum. Wala ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Di mana Hamas, Tanzim Jihad dan Hizbullah menyerang sasaran tentera saja. Sasaran tentera dan sasaran pendatang Yahudi. Pendatang Yahudi ini kata orang awam, tapi bersenjata. Semua latihan tentera. Orang Yahudi yang datang pada luar itu dilatih jadi tentera sebenarnya. Sebab itu boleh diserang, tak ada masalah. Bersenjata. Dia orang puak rapah ni. Jadi media-media melaporkan bagaimana Israel melampau membunuh kanak-kanak, serang hospital, serang sekolah, serang rumah ibadat. Tetapi Hamas, Tanzim Jihad dengan Hizbullah hanya menyerang sasaran tentera saja. Ini dilaporkan oleh media. Dia tak boleh nak buat. Sekarang ini media langit terbuka. Dan dikatakan ada orang masuk Islam dengan sebab itu. Kerana menyaksikan. Dan demonstrasi bukan saja berlaku di negeri Islam. Bukan di Amerika sudah ratus ribu. Di Kanada hari ini, puluh ribu keluar. Di England, ratus ribu keluar. Demonstrasi. Menteri dalam negeri letak jawatan di England. Kena desakan rakyat. Ini berlaku. Di Malaysia ni ada yang celaru lagi. Ada yang celaru. Mungkin dia tak baca media, tak baca. Tak apalah ini. Ini adalah mukjizat Quran. Walaupun tak ada orang bela dengan ucapan dan percakapan, tapi bela dengan kenyataan yang berlaku. Ini sangat menarik. Oleh kerana sekali saya dah cakap panjang, saya rasa. Saya minta maaf kerana bercakap dengan cara yang tak teratur. Mudah-mudahan banyak perkara yang boleh dimanfaatkan. Sekarang bila taufik, bila ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.